ringkasan dari perkataan Melayu setu, setun yang bermaksud santul, yang merupakan sejenis buah yang banyak terdapat di sekitar kawasan kota ini. Kemudian dinamakan sebuah tempat ini dalam bahasa Melayu adalah Negeri Setoi Mambang Segara, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Thai iaitu Kota Prasemut Tewa. Oleh itu, meterai Prasemut Tewa telah menjadi lambang atau simbol di wilayah Setun hingga hari ini. Setun adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah Laut Andaman di selatan Thailand. Ia bersempadan dengan negara Malaysia. Penduduk di wilayah Setun kebanyakannya menganut agama Islam dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Melayu yang mempunyai dialek sendiri, iaitu dialek Setun yang hampir sama dengan dialek Kedah. Penduduk Setun selalu mendapat peluang berkomunikasi dengan warga Malaysia kerana di wilayah ini mempunyai dua sempadan melalui pemeriksaan sempadan wang pecahan dan temelang. Dengan ini jelas membuktikan bahawa berlaku pertembungan budaya dan bahasa yang hampir sama di peringkat bersempadan ini. Selain itu, bagi kedua-dua negara ini selalu menjalani amalan menziarahi sanak saudara dan mereka seringkali membuat kunjungan melawat dan melancong ke merata tempat yang sangat menarik di wilayah Setun. Dan begitu juga di sebelah negara Malaysia seperti Pulau Langkawi, Negeri Perlis, Negeri Kedah dan sebagainya. Di wilayah Setun memiliki 106 buah pulau yang menjadi tempat pelancongan yang sangat menarik seperti senarai nama berikut. Taman Negara Tarutau. Tarutau adalah perkataan yang diputar belitkan daripada perkataan Melayu Teluk Tera yang bermaksud terdapat banyak teluk. Taman Negara Tarutau, Taman Nasional Laut pertama di Thailand, terkenal dengan sejarah dan keindahan semula jadi. Ia juga dipandang tinggi oleh UNESCO, menjadi taman dan resort warisan ASEAN juga. Taman Nasional Tarutau, ia terdiri daripada 51 pulau besar dan kecil, dengan 7 pulau besar iaitu Pulau Tarutau, Pulau Adang, Pulau Rawi, Pulau Lipek, Pulau Kelang, Pulau Batuang dan Pulau Bisi. Bagi Pulau Lipek, ia menjadi semakin popular dengan cepat. Pulau ini lebih makmur daripada pulau-pulau lain dan ada kapal yang membawa pelancong dari Pulau Tarutau ke Pulau Lipek dan pulau-pulau lain. Keindahan Taman Negara Tarutau lengkap di laut, pantai dan di hutan. Anda dapat melihat keindahan pemandangan yang indah, melihat dunia bawah laut, hidupan liar, tumbuh-tumbuhan dan suasana yang mengagumkan di pelbagai tempat. Top 5 pulau yang indah di Laut Andaman. Yang pertama, Pulau Lipek. Pulau Lipek berjarak jauh 2 km dari Pulau Adang. Pulau Lipek adalah rumah bagi komuniti Shaolei. Pulau Lipek disediakan tempat penginapan, kedai dan restoran makan untuk melayani kepada pelancong. Pulau Lipek berjarak jauh 47 km dari Pejabat. Untuk perjalanan ke Pulau Lipek, perlu menaiki kapal iaitu kapal kecil penduduk kampung yang menunggu untuk membawa pelancong ke pantai. Sebuah kapal dapat memuat 10 hingga 15 penumpang yang akan melakukan rondaan penumpang di sekeliling teluk dan pulau. Yang kedua, Pulau Kai. Pulau Kai adalah sebuah pulau kecil dengan pantai berpasir putih yang indah. Ia berjarak jauh 20 km dari Pulau Tarutau.
Pulau Kai memiliki ciri khas yang merupakan simbol pelancongan di wilayah Stun. Lingkungan batu alam itu melingkung dari pasir ke air. Selain itu, Pulau Kai juga merupakan salah satu tempat penyu laut bertelur. Untuk perjalanan ke Pulau Kai, pelancong dapat menggunakan kapal penumpang dari Pelabuhan Pak Bara ke Pulau Tarutau dan Pulau Lipek. Kapal penumpang akan membawa pelancong pusing-pusing sekitar pulau supaya dapat melihat keindahan dan kecantikannya. Yang ketiga, Pulau Hingam. Pulau Hingam adalah sebuah pulau kecil pantai berbatu. Ia dipenuhi dengan batu hitam berbentuk bulat yang bersih kerana dihakis oleh ombak. Semua batu di pantai ini dipercayai mengalami kejadian sumpahan dan tidak dapat dikeluarkan dari taman negara. Pulau Hingam adalah sebahagian dari Kepulauan Adang Rawi. Ia berjarak jauh kira-kira 2 km dari Pulau Adang. Untuk perjalanan ke Pulau Hingam, perlu menyewa kapal ekor panjang dari Pulau Lipek ke sana. Mengambil masa lebih kurang 20 minit. Yang keempat, Pulau Adang. Pulau Adang terletak sekitar 40 km dari Pulau Tarutau. Pulau Adang mempunyai pantai berpasir putih yang indah dan terumbu karang di seluruh pulau, sesuai untuk menyelam. Untuk perjalanan ke Pulau Adang, kapal penumpang akan bertolak dari Pelabuhan Pak Bara dan berhenti di Taman Negara Tarutau dahulu. Selepas itu akan melakukan perjalanan terus ke Pulau Lipek dan Pulau Adang, menggunakan masa lebih kurang 2 jam saja. Yang kelima, Pulau Rawi. Pulau Rawi adalah sebuah pulau besar yang berdekatan dengan Pulau Adang, hanya berjarak 1 kilometer. Pulau Rawi mempunyai pantai berpasir putih, air jernih, tenang, sesuai untuk berkemah dan bersantai. Untuk perjalanan ke Pulau Rawi, perlu menyewa kapal kecil dari Pulau Lipek untuk melakukan perjalanan ke pelbagai pulau termasuk Pulau Rawi juga. Untuk kali ini, mempunyai satu lagi kampung yang sangat menarik untuk dibentangkan, iaitu Kampung Cik Bilang. Cik Bilang atau Kampung Terbilang pada masa terlalu yang bermaksud orang yang dihormati. Geografi komuniti Cik Bilang adalah kampung yang dikelilingi dengan laut. Kebanyakan penduduk di kampung ini bekerja sebagai nelayan, pertanian dan perniagaan secara kecil. Penduduk di kampung Cik Bilang dapat bertutur dalam bahasa Melayu yang mempunyai dialek Setun. Dialek ini hampir sama dengan bahasa Melayu dialek Kedah, Perlis dan Pinang. Ia sangat berbeza dengan bahasa Melayu di 3 wilayah selatan Thailand. Cik Bilang juga memiliki pulau yang menjadi tempat pelancongan dan sejarahnya sangat menarik, iaitu Pulau Hantu. Pulau Hantu adalah sebuah pulau yang berwarna oranye. Pulau Hantu adalah tempat tentera-tentera Saiburi dilanda ribut dan mendarat di pulau ini. Penduduk kampung yang keluar dengan kapal nelayan menyelamatkan tentera yang terdampar di pulau ini dan menamakan pulau ini sebagai Pulau Bantu, yang dikatakan pulau yang diselamatkan. Oleh itu, ia telah berubah menjadi Pulau Hantu sampai sekarang. Untuk cerita lain dari penduduk kampung di kawasan itu memberitahu bahawa pada masa dahulu ketika nelayan keluar mencari ikan, mereka berada di pulau ini yang pada waktu itu belum disebut namanya.
Dan sering pada waktu malam, nelayan yang melalui kawasan itu selalunya dihantui. Oleh itu dinamakan Pulau Hantu. Jauh dari Pulau Hantu jarak sekitar 1 kilometer akan ada Pulau Cabang dan juga dikenal sebagai Selang Mangkonoi. Cabang adalah bahasa Melayu mengatakan bahawa terpisah antara satu sama lain. Sepanjang Selang Mangkonoi itu berkeliaran di sepanjang air akan mendapati bahawa ini bukan permukaan berpasir tetapi sebilangan besar cengkerang yang terkumpul selama berjuta-juta tahun dan muncul di atas air ketika air laut surut. Pada setiap bulan, kemunculan Selang Mangkonoi akan mengalami situasi yang tidak stabil yang berbeza-beza mengikut air dan angin bertiup ke tempat itu. Cik Bilang bukan saja mempunyai tempat pelancongan, tetapi ia juga mempunyai pelabuhan besar digunakan untuk membawa pelancong ke pulau-pulau berdekatan kampung dan juga ada kapal untuk mengangkut penumpang ke Pulau Jartut setiap hari. Perjalanan dari pelabuhan Cik Bilang ke Pulau Jartut mengambil masa 40 minit. Jaraknya hanya 14 km saja. Bagi makanan tempatan pula, di kampung Cik Bilang ini mempunyai pelbagai jenis makanan yang amat menarik kerana ia dicampurkan resepi dan rasanya sama dengan makanan Melayu di negara Malaysia seperti kuih simpul kasih dan kuih lidah buaya. Kuih ini dapat mencerminkan budaya penduduk kampung Cik Bilang yang saling membantu dan bersatu padu melalui aktiviti membuat kuih simpul kasih dan kuih lidah buaya. Kerana ia dapat menghasilkan produk yang sangat popular bagi warga tempatan dan tetamu yang datang melancong di wilayah Setun. Kedua-dua jenis makanan ringan ini diekspor ke seluruh negara dan di luar negara. Ia amat termasyhur juga bagi orang luar. Selain itu, dapat lagi makanan tradisional bagi penduduk kampung Cik Bilang, iaitu sambal goreng yang dibuat oleh penduduk tempatan demi masa ke masa hingga ke generasi terkini. Ia mempunyai proses memasak yang teliti dan rasanya sangat enak. Sesiapa yang sampai di sini haruslah mencubainya. Pada masa lalu, kampung Cik Bilang adalah pusat laut. Apabila kapal kargo akan melintas ke Singapura atau kapal kargo dari Songkla akan melintas ke Malaysia atau Indonesia, kapal kargo itu harus melalui Tanjung Cik Bilang untuk mendapatkan stok produk yang akan dihantar ke luar negara. Terdapat kilang untuk mendirikan produk seperti kilang batu bata di bandar. Tetapi akan ada stok di Cik Bilang untuk diekspor ke luar negara dan juga mempunyai kilang ais besar yang menghasilkan ais untuk nelayan. Kerana nelayan perlu menggunakan ais yang kuat untuk menampung ikan. Oleh itu, sebuah kilang ais didirikan di kampung ini. Cik Bilang juga mempunyai limbungan kapal terkenal di dunia yang menerima kapal layar dari pelbagai negara untuk memeriksa dan memperbaiki kapal. Cik Bilang dianggap sebagai bandar pelabuhan yang berkembang maju dalam industri ini pada masa lalu hingga sekarang.